12. Okey, rajah 4 di sini. Boleh nampak tak dia punya ukuran dimensi di situ? Okey, yang ini diberi pada awak sebagai ni yang ini adalah 70 mm. Kalau you tak nampak lah, saya takut dia kecil. Yang ini sudut dia adalah 60 darjah. Okey. Dan di sini diberi pada awak segitiga kaki sama. Kalau segitiga kaki sama tu, dia punya setiap sisi yang 3 tu adalah berjarak sama lah. Okey, segitiga sama sisi. Okey, dalam soalan, pastikan awak sentiasa baca terlebih dulu. Dia minta awak gunakan kaedah geometri, okey, kedudukan baru garisan AD seperti yang ditunjukkan. So, AD diberi pada awak. So, langkah awal yang boleh awak lakukan adalah, okey, ada siapa yang dah boleh nampak dah apa yang boleh dia proceed? Ada idea tak? Rajah 4 adalah rajah yang diberi pada awak selepas dia buat scaling. Okey? Scaling maksudnya dia dah kecilkan menggunakan skala. Okey, kalau digunakan exactly the same size, lukisan dia tak akan jadi sebesar ni lah. Dia akan jadi panjang AD seperti mana yang diberi dalam soalan kita. Diberi sebahagian AD sebagai permulaan untuk awak start awak punya langkah kerja. Understand or not? Hello class. Ya, ya. Hello. Boleh faham Okey. Boleh? Boleh. Boleh ke tak? Boleh Okey, so di sini apa yang perlu awak jelas adalah awak dikehendaki untuk buat dua segitiga. Okey, buat segitiga 1/1. Nampak tak? Okey, mula-mula sekali saya boleh lukiskan segitiga ni. Segitiga sama sisi. Okey, kita nak guna alat apa? Anybody can help me? Alat apa yang kita nak guna? Kalkulator? Jangka lukis. Yes, jangka lukis. Kita akan minta lah bantuan alat lukis, okey? Untuk digunakan di sini. Saya akan cucukkan jangka lukis tu di mana? Di titik A dan saya akan ambil jejari. Ni saya akan ambil jejari ni. Ukur betul-betul ni. Okey, saya akan ambil jejari tu AD. Okey, kelas boleh nampak tak apa yang kita nak buat sekarang? Boleh Saya ambil jejari tu, saya lukis satu lengkuk gitu. Nampak? Ni lengkuk ni. Boleh Jejari dia adalah jejari A menuju ke D kita. Ni. Kita akan lukis gitu. Nak lukis panjang mana pun tak ada masalah ikut awak. Tapi janganlah lukis setakat tu. Dia kena melepasi separuh dari jarak AD awak. Ni kena lepas. Kalau tidak dia takkan jumpa persilangan. Nampak Kalau you lukis separuh gini, you tak akan dapat persilangan. Persilangan dia tak sampai. Okey, setakat itu boleh faham? Boleh Boleh. Okey, next saya akan pindahkan pula jangka lukis. Dia cucuk didi. Radius saya tak ambil dah sebab saya kekalkan radius yang awal tadi. Nampak? Saya tak alih apa pun. Saya tak ubah dia. Saya akan gunakan radius yang saya gunakan untuk jarak AD tadi. Tak perlu sukat walaupun dekat saya punya jangka lukis di sini dia measure as 10.1. Okey, dalam sentimeter di sini. Awak gunakan SI awak dalam mm lah. Boleh faham Jelas Okey, bila dah saya tentukan di sini, saya dah cucuk jangka lukis di titik yang kedua lah. Tadi kita dah pilih A sebagai pusat. Untuk buat lengkuk yang ni, yang kalau merah ni. Okey, yang kedua, saya akan cucukkan di D. Okey, saya akan lukis. Ni nampak ni? Saya kena bagi dia bersilang. Nampak ni? Kalau dia tak bersilang, tak boleh lah. Sini. Nampak? Okey, sekejap. Dia dah hilang kat bawah, so cari balik. Tu. Okey, setakat itu. Boleh faham?
Boleh jelas? Boleh. Boleh ke? Okay, next. Awak akan ambil, Boleh, boleh. saya akan gunakan, boleh lah? Saya gunakan set square saya. Boleh? Dia tak kisah ambil set square yang 45 ke. Janji dia boleh sambung lah. Okay, saya akan sambungkan dia ke sini. Okay, kejap. Okay, sekejap sikit lagi. Okay. Lari sikit. Hop. Okay. Ni saya akan ambil ni persilangan sini. Saya akan hubungkan dia pergi ke A. So kita gunakan garisan yang agak tebal sikit lah. Okay, saya pakai colour hitam lah. Okay. Mewakili garisan objek kita. Saya akan lukiskan segitiga macam ni. Jangan lajak Bila dah garisan objek, garisan awak tak boleh lajak gitu. You kena exactly berhenti di A. Nampak? Di persilangan tu sahaja. Tempat lain tak boleh nak lajakkan. Kecuali garisan yang color merah. Merah tak apa. Sebab yang merah ni adalah garisan binaan. Jelas? Boleh faham? Harap-harap awak faham So sekarang ni saya nak sambungkan pula garisan CC yang diwakili oleh CD. So saya kena alihkan pula saya punya set square di sini. Kita alih supaya dapat sisi yang ni lah untuk disambungkan. Harap-harap disampailah. Okey. Ni sikit lagi. Buat ni dia kena sabarlah, tak boleh cincai. Okey. Awak kena sentiasa alert dengan ukuran yang ada. Okay, tak boleh terlajak terlebih apa semua, tak boleh. Exactly kat tempat dia. Sekejap. Okay. Boleh faham apa yang saya maksudkan. Okay, letak betul-betul di situ. And then, sekali lagi ambil you punya pencil, grade dia untuk object line. Dapatkan sampai ke titik D, exactly berhenti di situ. Berhenti situ. Boleh setakat itu? So, kita letak tepi sedikit. So, kita dah lengkapkan kita punya segitiga yang diwakili oleh segitiga A, C, D. Okey, setakat tu ada siapa yang muskil? Tak dapat ikut ataupun entah apa benda cikgu tengah buat ni. Atau semua boleh faham? Kalau boleh faham, is good lah. Ada siapa yang tak faham tak? Ada ke tak ada? Syasha boleh? Mana Syasha? Boleh cikgu. Ha? Boleh. Avdalina? Dengar jauh je suara. Boleh. Mariam? Boleh cikgu. Boleh faham guys? Semua boleh? Guys. How about you guys? Zakwan, Aiman. Boleh. Okay, Daniel boleh Okay, yang kedua. Okay, kita akan buat satu segitiga. Segitiga ni kita dah belajar semalam. Okay, apakah nama segitiga tersebut? Dia ada nama dia. Siapa yang ingat? Hello. Ada siapa yang ingat apakah nama segitiga yang kita nak buat yang kedua? Segitiga apakah itu? Segitiga tak sama kaki. Segitiga tak sama kaki? Ada satu lagi istilah dia. Apakah nama segitiga itu? Semalam je baru buat. Segitiga tu dia apa ke? Melibatkan melibatkan apa? Lupa dah. Sudut puncak.
Yes, very good. Siapa tu? Zakwan Amal. Zakwan ke? Amal. Sorry, nama semua nak suara nak sama je. Okay, very good Amal. Okay, segitiga yang dimaksudkan di sini adalah segitiga puncak. Di mana kalau you perhatikan segitiga puncak ni dia punya labeling dia adalah A, B, C. Nampak? Segitiga ACD kita dah tinggal dah sebab kita dah habis. So tutup buku yang itu. Kita akan gunakan segitiga ABC pula. Tapak yang kita akan gunakan di sini adalah tapak AC. Segitiga ni dah siap So jangan dah tengok dia. Okey, boleh faham? Okey, fokus kita adalah pada segitiga yang ini. Ni. Yang ini akan dijadikan sebagai tapak yang diwakili oleh segitiga sudut puncak awak. Okey, jelas tak di situ? Boleh faham? Boleh Boleh. Okey, so disebabkan yang ini adalah garisan yang diwakili oleh tapak segitiga kita. Okey, kebiasaannya awak buat segitiga yang tapak dia ataupun base dia horizontal. Tapi sekarang dia dalam keadaan condong. Nampak? Bila dalam keadaan condong, okey, sama je. Jadikan ni sebagai garisan awal awak untuk awak start buat segitiga sudut puncak. Disebabkan diberi sudut puncak awak adalah 60 di sini. Okay, so macam mana you nak adjust supaya dia dapat dalam 60 tu akan berada di sebelah bawah. Nampak tak? Nampak tak apa yang saya sedang lakukan di sini? Ukuran bebas Nampak jejari yang saya buka ni adalah bebas. Saya cucukkan di A. Okay. Sekarang saya dalam proses nak mencari sudut 60. Nampak? Okay. Boleh faham apa yang saya sedang lakukan di situ? Boleh Boleh tak? Tak boleh, saya nak proceed macam mana? Boleh faham And then saya cucukkan pula di atas persilangannya A sini Okey, kat sini tadi kita dah pilih lah. Okey, kita punya point kejap Point kita boleh saja setakat ini. Sekejap saya padam dulu yang ni. Sebab nampak dia ganggu sikit. Okey, kita buang ni. Okey. Okey, sekarang ni saya nak melukis lengkuk yang diwakili sebab saya nak start saya punya orang kata apa? Base saya di situ. Okey, saya buat macam ni. Saya buat lengkuk di sini Maksud saya lengkuk di atas garisan AC ke bawah. Nampak ni? Saya buat ni. Okey. So saya lukis gitu. Boleh nampak tak? Ataupun tak faham? Sebab saya nak mencari sudut berapa? Saya nak mencari sudut 60. So saya cucukkan di atas garisan AC. Boleh ke? Hello? Boleh. Boleh nah. Saya cucuk di atas garisan AC. Okey, saya sekarang akan buat penandaan titik di sini. Sekejap. Okey. Sekejap Saya tak alih dia punya radius. Radius dia kekal radius yang sama. Ni. Okey. Radius yang sama. Kat sini Bila saya buat penandaan, betul-betul berada di persilangan situ. Apakah maksudnya itu? Tadi saya buat satu garisan ni satu garisan lengkuk di sini berpusatkan di A. Ni langkah pertama saya. Langkah kedua tanpa alih jejari. Okey, jejari di sini kita boleh labelkan dia sebagai A1 lah, A1. Saya tak alih jejari A1 saya. Saya cucukkan pula jangka lukis di sini. Kat saya letakkan pangkah. Saya letak huruf Y lah. Okey. Y menuju ke sini. Tepi lengkuk yang kita buat tadi. Radius yang sama seperti radius A1. Nampak tak? Dan dia terpotong di sini betul-betul. Okey. Itu maksud dia bukaan sudut kita adalah 60 darjah. Okey, selesailah untuk yang ini. Sudut puncak dah dibawa pergi ke belah bawah garisan AC. Lepas tu apa yang perlu kita lakukan seterusnya?
Siapa yang boleh bantu? Ni tadi Saya letak kat situ. Okey. Ni tadi Okey. Katalah kita lajakkan kita punya lengkung ke situ. Nampak? Kalau menggunakan kaedah jangka lukis you buat macam ni, you lajak macam ni, katalah sampai sini, and then awak ambil jangka lukis ni, cucuk pula di sini, nampak saya cucuk di Y. Saya buat satu lagi lengkuk sini saya nak potong kat sini, nampak? Ni boleh nampak tak ni? Katalah saya guna kaedah jangka lukis saya potongkan dia di sini. Okey, itu dah jadi 60 darjah lagi. Nampak? Boleh Hello kelas. Boleh tak? Boleh Ni 60, ni 60. As long as radius awak kekalkan yang sama. Boleh faham? Boleh? Lepas tu saya akan cucukkan di Y. Saya tak alih jejari nak. Alih jejari pun tak apa. Tapi saya tak alih dah. Saya letak aja sini sebab saya sekarang nak bahagi 60 kepada 2 bahagian untuk dapatkan sudut 30 kita. Boleh faham? Saya akan pindahkan dia ke persilangan sini. Ni. Dekat 60 tadi. So saya akan lukis. Ni Ni saya nak buat persilangan kat sini pula. Pembahagilah. Saya akan lukis satu lagi lengkuk. Bagi dia bersilang gitu. Tadi 60 dah dah sebelah bawah daripada garisan base awak. Dalam buku teks memang dia tak tunjukkan kaedah permulaan dia. Saya tunjukkan. Sebab ini adalah asal usul yang sebenarnya lah. Bila diberi sudut puncak, senang kita nak ingat. Make sure di sebelah bawah base, AC adalah base. You buatkan sudut seperti mana sudut puncak, iaitu diberi 60. So dia punya formula wajib awak hasilkan sudut 90 darjah di sini. Sudut pelengkap. Boleh faham tak di sini? Harap-harap boleh lah. Boleh So bila dah awak tandakan jejari yang sama, dia akan terpotong di sini. Sini kalau you sambungkan garisan, bukaan dia akan dapat 60 darjah lagi. Tadi dah 60, ni dah 60. So disebabkan 60 topak dengan 30 dapat 90 darjah. Itu yang kita nak dalam formula segitiga sudut puncak lah. So 60 bahagi 2 persilangannya di sini. Maksudnya sebelah sini 30, sebelah sini 30. So jangan lupa ambil awak punya set square. Ambil set square. Jangan lupa ada letak T square di sebelah bawah tu. Sekejap saya gunakan bahagian sini. Kalau saya 180 maksudnya memang garis lurus lah. Tugas awak adalah ambil yang ini, katalah yang ini set T square kita. Ni letakkan dia di mana-mana lah. Jangan letak betul-betul kat situ. Kalau you letak betul-betul kat situ, bila you letak set square di bucu ni, kadang-kadang bucu awak tak sharp, tak tajam. Nampak tak? Jadi nak selamat lukisan kita tu, awak adjust sedikit ni you punya T square. T square make sure you lekatkan yang kepala T tu di sebelah tepi drawing board kita. Jangan letak dia sengit. Bila you letak betul-betul exactly, garisan yang di bawah ni akan duduk betul-betul di atas ataupun di sepanjang T square kita. Bolehkah? Awak bawa T square ni ke bawah sikit. Mula-mula you letak gitu. And then you bawahkan sedikit. Kenapa kita letak awal gitu? Sebab kita just nak to make sure. Ni jangan saya panjangkan sedikit lah. Saya panjangkan sedikit. Just to make sure kita punya garisan tu betul-betul lurus lah. Sama.
Okey, betul-betul sama. Exactly horizontal. Nampak tak? Ini saya dah letak tepi. Andaikan T-square kepala awak di sebelah tepi sini. Nampak tak arrow saya di sini? Okey? Bila dah awak confirm garisan awak memang betul-betul berada pada kedudukan yang betul, awak turunkan sedikit. Okey? T-square dan ambil set square, letakkan di sini. Di atas sini. Dia duduk kat sini lah. And then you cari titik A. Macam gitu. Betul-betul lah. Okay. Supaya awak boleh melukis garisan yang dikehendaki lah. Okay. Saya akan lengkapkan garisan ni. Okay ni Saya panjangkan. Okay. Saya dah siap yang itu. Okay. Ni adalah langkah kerja lah. Bila mana diberi condong agak sukar sedikit untuk awak dapatkan boleh. Okay. You boleh je letak, nanti kita akan ajar awak lah. Tak boleh nak ajar awak zoom semua kan. Okay, kita buat bit by bit. Okay, yang ini 30 darjah boleh So macam mana ataupun apakah cara untuk saya dapatkan 30 darjah di sebelah sini pula? Bila mana awak dalam keadaan yang condong gini. Boleh je kita gunakan set square. Tapi saya tak nak ajar lagi awak gunakan set square untuk masa waktu ni. Lepas ni kita akan ajarlah. Okay. So saya akan ambil balik jangka lukis ni tadi. Ni saya cucukkan di sini. Okay, tengok Okay, saya akan ambil ni. Radius tak kisah Boleh faham tak? Radius saya tak kisah dah berapa pun. Nampak Saya akan ambil radius dia, saya cucuk di C. Okay, saya akan lukis satu lengkuk. Nampak tak? Saya lukis lengkuk. Panjang mana pun tak ada masalah. Boleh ke yang itu? Sebelum saya gerak lagi. Kalau boleh saya nak gerak lah. Boleh. Okay, boleh. Saya tak alih Saya tak alih saya punya radius. Cumanya saya alih kedudukan jangka lukis. Saya cucukkan pula di persilangan di sini. Iaitu di atas garisan AC kita. Nampak? Apa yang saya nak buat adalah saya nak dapatkan lengkuk di sini pula. Nampak tak? Okay? Apa maksud bila saya dapat lengkuk ni saya potong dia di situ? Anybody can help? What does it really mean if I do it like this? Okay, apakah maksud itu? Apakah maksud dia? Saya ambil pusat C, saya buat satu lengkuk. Okay. Saya ambil jejari yang sama seperti mana jejari yang tadi. Saya cucukkan di atas garisan AC di persilangan lengkuk awal yang awak buat. Saya tandakan dia di situ. Apakah bukaan sudut di sini? Nak tanya awak. 60. Yes, very good. Okay, dia adalah sudut 60. Okay, kalau awak nak mudah kerja sebab 60 ni you terpaksa bahagi dua kan? Okay, saya tak alihkan saya punya jangka lukis. Saya cuma panjangkan saya punya lengkuk tu. Dalam ni. Dalam keadaan macam ni. Saya panjangkan. Sebab saya nak guna pakai sat lagi. Untuk buat lengkuk satu lagi di sini. Boleh faham di situ maksud saya? Boleh tak? Lepas tu, saya akan alih jangka lukis ni. Saya cucuk pula di sini. Nampak tak? Sebab saya nakkan persilangan berlaku di sebelah sini pula. Sebab tu lengkuk tu saya panjangkan tadi. Saya nak bagi dia bersilang di situ. Okay. So saya akan ambil jangka lukis. Ingat semua ni adalah dalam garisan binaan. Okay, saya dah calik kat situ. So terhasillah saya punya sudut 30 di sini. So kita ambil kita punya set square tadi. Okay, kita adjust dia supaya kita boleh lukis sambungan garisan. Okay, nampak Saya sekarang nak sambungkan garisan tu. Saya terpaksa alihkan dululah set square saya ni. Nampak ni? Gitu. Okay, so saya dah dapat ni titiknya C. Okay, saya akan bawa dia pergi ke persilangan Ingat sini persilangan di sini.
Okey, setelah dapat persilangan di situ, apakah maksud persilangan itu sebenarnya? Apakah maksud ini? Buat garisan kat atas. Mana? Belum lagi cek. Yang ini adalah pusatnya. Oh, Pusat bulatan. yes, pusat yang diwakili oleh bulatan kita. Okey. So saya labelkan dia sebagai O. Nampak? Bila saya label O itu maksud dia pusat. Pusat bulatan yang perlu kita lukiskan. Boleh faham tak di situ? Saya ubah sikit saya punya colour Boleh tak? Just nak show dekat awak dia punya lengkuk nantilah. Okey, boleh di situ? Boleh ke? Kelas? Boleh. Boleh eh? Okey, sekarang ni saya nak ambil. Okey, kena ambil jangka lukis lah kan? So alat bantuan yang kita perlukan di sini adalah jangka lukis kita. Saya cucuk di O. Okey, saya akan ambil radius. Inilah radius saya. Sekejap. Radius saya boleh jadi orang kata apa? Sekejap Kena alih dululah. Sekejap saya alihkan saya punya jangka lukis dulu. Okey. Saya ambil sini nah. Saya cucuk kat sini. Okey, saya sekarang dalam proses nak mengambil jari O pergi ke A. Nampak tak kelas? Ni. Nampak? Ni jari saya ni. Saya tengah mengukur jari O A. Ataupun awak boleh aja ambil jari apa? Jari OC. Nampak? Dia adalah sama. Sepatutnya dia samalah. Boleh faham tak maksud dia? Kelas? Boleh. Boleh? Sebelum kita proceed, okey. Bila awak dah jelas apa yang kita lakukan sekarang ni, okey, saya ulang. Sekarang ni kita sedang mengambil ukuran OA sebagai jejari. Okey. Ingat OA kita dan OC merupakan jejari yang sepatutnya sama. Kecuali dia terlari. Bila dia terlari maksudnya accuracy awak terkeluar lah. Okay, you are of dia terkeluar. So pastikan betul-betul awak sukat. Okay, supaya betul-betul jejari yang tepat. Ni. Nampak ni? OC ni OA adalah jejari yang sama. Boleh jelas di situ? Ni Boleh ke? Ni jejari ni. Okey, saya sekarang nak buat bulatan ataupun saya bermula di C ni yang kali hijau pula. Saya akan habiskan sehingga di ni dia terlari ni. Sekejap sebab kita punya ukuran pun dia tak begitu tepat lah. Okey, sekejap. Saya adjust kejap. Kalau awak dapat case yang macam ni, awak kena adjust lah. Baiki awak punya drawing. Boleh Okay, we check first. Kita punya drawing sepatutnya di sini lah. Terlari Okay, sekejap. Yang ni kerja awak lah untuk semak sama ada apa yang awak buat tu betul ke tak betul ke. Okay, letak betul-betul di persilangan tu. Okay, kita check. Yang ni awak kena sentiasa check lah. Okay. Boleh ke? Katalah saya dah letak betul-betul di situ. Okay, saya sekarang dalam proses nak buat bulatan lah. Okay, katalah saya buat bulatan. Okay, bulatan. Ni lebih pun tak ada masalah. Okay, setakat tu ada masalah tak? Okay, boleh Jejari kita adalah jejari OB ataupun jejari OC. It will be the same radius. Okay, awak ada soalan tak di situ? Hello, kelas.
Terus, Soalan? Boleh ikut Boleh, Okey, boleh. sekarang saya nak habiskan drawing. Okey. Apa yang boleh saya lakukan adalah saya cuba dapatkan titik B. Apakah cara untuk dapatkan titik B, kelas? Anybody can help? Siapa yang boleh bantu? Hello. Buat garisan kat O. Buat garisan dekat O. Are you sure? Sekarang saya cuma tinggal perjalanan kita hanya tinggal yang ini sahaja. Nampak? So, what are we going to do next? What is the next step? Anybody can help? Hurry up. Hello guys. Do you still remember? Saya sekarang ada ukuran BC. Am I right? We're having here as a 70 mm. Can you see that? Hello class. Ya. Boleh nampak So, apakah cara nak dapatkan BC? Nak guna peralatan yang mana satu? Itu soalan dia. Guna apa? Alat apa? Yes, very good. Gunakan jangka lukis awak. So, jangka lukis ni ni jangka lukis. Siapa yang tak kenal? Ni jangka lukis. Cucuk kat sini. Okey, awak ambil ukuran. Katalah you ambil ukuran dia sebagai, suka guna pembaris awak. Katalah saya gunakan gitu. Katalah saya gunakan 70 mm. For example suka betul-betul dia adalah 70 mm. Di sini saya gunakan 7 cm. Boleh kelas? Boleh Boleh ke? Boleh. Boleh Okey. Saya akan cucukkan jangka lukis saya ni di titik C lah. Nampak? Boleh ke? Cucuk di C dengan harapan saya nak buat pemotongan di sini. Nampak ni? Boleh ke? Since this one is not to scale, saya adjust sedikit lah. Okey, so nampak dia ni sikit. Okey, andaikan yang ini adalah 70 mm kita. Boleh So, sekarang proses dia adalah saya nak potong jarak 70 mm BC saya tu di atas lengkuk yang color hijau. Boleh? Boleh kelas? Boleh? Boleh. So, saya akan lukiskan. Okey, berjarak 70 mm. So, saya dah dapat sini lah. Nampak ni? Ni Saya akan tandakan gitu. Boleh ke? Harap-harap boleh lah. Walaupun dalam keadaan getir macam gini. Okey, boleh setakat itu. So, next kita akan gunakan semula. Okey, set square kita untuk sambungkan garisan. So, katalah saya adjust gitu untuk dapatkan. Ni Okey, katalah kat situ. Okey. You letak betul-betul lah. Adjust dia. Turunkan sedikit untuk awak lukis. Awak punya apa? Ni kita punya hasil jawapan akhir kita. So di sini. Boleh follow Ini adalah automatically akan jadi titiknya B. Okay, so panjangkan dia sampai ke C. Gitu. Boleh? Boleh kelas? Okay, next saya akan ambil again. We are still using the same set square untuk dapatkan di sini pula. So kita akan sambungkan. Okay, garisan B. Okay, B menuju ke sekejap A kita. Okay, until at this point. Okay, kita dah siap.
Tada! Dah siap kita punya jawapan. Okey, setakat itu awak ada persoalan kah? Boleh faham kah? Tengok balik. Benda ni kalau tengok segitu tak masuk kelas, memang jam lah. Okay, tak tahu dia starting kat mana. So you need to attend the class because for every single of our class, we'll be having discussion, explanation together. Okay, kita bincang sama-sama. Itu adalah dalam engineering punya drawing lah. We need that skills. Okay, ada soalan? Tak ada. Boleh faham? Boleh. Okay, boleh habiskan you punya modul So once kita dah start Boleh. buat satu soalan, progress dia di pihak awak lah. Awak kena lakukan latihan mengikut kelas kita. Kalau tak attend kelas, you jadi macam kerja awak tu jadi redundant lah. Dia jadi kena top up, dia jadi lambat lah. So why not you just follow the track, kita buat progress one by one. Kalau you himpun semuanya, dia akan jadi burden dekat awak. Bolehkah? Saya boleh keluar dari paparan sini? Boleh Okey, ada persoalan apakah? Okey, yang hadir cuma ni je lah. Yang lain saya tak tahu ke mana menghilang. Okey, setakat itu awak ada anything ada apa-apa? Yang nak awak sebelum tu saya tutup dululah. Okay, I stop recording here.